Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan. Selamat petang. Apa khabar anda? Petang ini anda makan apa ya? Saudara Saidiah, saudara Haris Sah, saudara Puan Aminah, apa khabar Kak Minah? Saudara Rothman Hokkaido. Jauhnya dari Hokkaido Jepun ke? Saudara Jack, kita juga saudara Iza Muslim, saudara Zaliza Muhammad, saudara jangan lupa saudara like, share dan subscribe ya. Saudara Amy Danish, apa khabar Amy? Petang-petang ni minum apa? Makan apa? Razak-razak. Begitu juga dengan saudara Adam Haris. Saya cuma petang-petang begini, kita tidak bercakap soal politik, kita bercakap soal mengimbau masa silam dalam segmen memori saudara. Saudara Zamli Hussein, saudara Syahrudin Din, Adam Harris. Apa khabar saudara Muhammad Dahlan, saudara Encik Syazli. Salam dari Batu Berendam katanya. Sedang makan mi goreng. Alhamdulillah SBJ. Saudara Azad, saudara Tailong. Kita juga dengan saudara Wan Abi, saudara Amran Chung, Fazal Acoy dan teman-teman yang mungkin tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf. Badan masih lagi rasa tak berapa segar saudara. Letih. Selama 4 hari saya berada di Rumah Agam UMNO. Suasananya sejuk saudara. Rupanya kita ni orang tua-tua ni, bila kena sejuk aircon tu, bila balik ke rumah rasa letih teramat sangat. Dan sendi-sendi sakit, badan tak berapa sihat, tidur lena tak lena. Apakah anda pernah mengalami tidur antara lena dengan tak lena? Mata tertutup tapi fikiran merewang. Tapi apa nak buat saya? Kerana saya merasakan saya perlu memberi pencerahan pada anda setiap hari. Suka tak suka pun, tanpa gaji, tanpa minta bayaran apa-apa. Ini saya rasa sebahagian daripada yang boleh saya lakukan sepanjang usia masih ada. Saudara Sazli, kita juga saudara Hafizan, saudara Azli, saudara Nordin Abdul Hamid, saudara Roslan MB, saudara Sohibul Al, saudara Muhammad Syahid, Abang Din daripada Ferda Papulut. Ada Ferda Papulut ya? Setahu banyak macam-macam nama Ferda sekarang ni ya, Cik Sazli. Saudara, terima kasih saudara Sazli. So saya dia kata kena cukup tidur, nanti demam. Saudara Yaakob Bob. Tapi nak buat macam mana? Nak tidur pun mata tertutup, fikiran menerewang. Teringatkan pada anda-anda semua yang saya fikirkan mungkin, saya rasa mungkin tak dapat penjelasan, tidak mendapat informasi yang jelas. Akhirnya kita terjebak dalam suasana yang tidak menentu. Itulah kekhawatiran saya. Sebab itu saya membuat live saban hari. Matlamatnya tidak lain saudara, bukan saya untuk memuja sesiapa. Tiada sesi puja memuja. Kita harus memuja baginda Rasulullah SAW. Kita harus menghayati dan kita berpegang pada satu. Rezeki kita datang dari Allah SWT. Rezeki tidak pernah salah alamat saudara, dan tidak pernah salah tempat. Waktu dan ketikanya apabila Allah SWT mahu menyampaikan rezeki pada kita, tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalangnya saudara. Sebab kata apa ini, bidalan ulat dalam batu pun sampai rezekinya. Jadi saudara, jangan kita fikirkan sangat soal wang ringgit ini. Hidup mesti diteruskan. Yang paling penting apa yang ada dalam hati kita. Ya, saudara Ishak Ismail, saudara Syaril Nasri, Puan Rahnah Muhammad. Cuma dalam usia-usia begini, saya mengharapkan saudara, agar Allah SWT mengurniakan badan yang sihat. Usia-usia begini, mungkin inilah yang dapat saya lakukan pada anda. Mungkin ini sebagai tinggal-tinggalan di masa akan datang. Saudara, apa yang saya lakukan sama ada dalam semua halaman, dia tidak akan boleh diiris ataupun dibuang dan kekal. Baik saudara, petang ini saya tak ada banyak nak bercakap. Cuma tadi waktu saya menyelusuri kedai-kedai makan, saya tengok harga makanan. Ya Tuhan, naiknya mencanak-canak. Dan saya kadang-kadang terfikirlah saudara, jauh di sudut hati saya terfikir, bilakah
Dan mampukah pimpinan negara mengembalikan, memanglah waktu silam itu, waktu semalam sukar untuk dibeli. Tetapi mampukah kita mewujudkan kembali suasana sebegitu, di mana harga barangan sentiasa terkawal dan tidaklah mahal. Wang kita berharga, artinya walaupun matanya kecil, mata wangnya kecil. Zaman saya dulu, saudara, 5 sen boleh digunakan untuk membeli kuih pak tongkong. Saya tengok ada dalam satu Facebook, ada teman mengirim kepada saya, dia kata kuih pak tongkong. Apakah saya ingat? Saya kata saya tahu. Kuih pak tongkong ni dia macam kuih cakoi, tapi dia bulat sikit, besar, segenggam penumbuk ni, saudara. Sebutir harganya adalah 5 sen. Dan dimakan, kita cicah dengan kuah kari. Sedapnya Tuhan aja yang tahu. Saudara, kari ikan lah lebih-lebih lagi. Kalau kari daging tu kurang. Dan dulu-dulu sekeping roti canai harganya 10 sen. Dan secawan ataupun segelas teh tarik harganya 20 sen. Tapi hari ini, saudara, sekeping roti canai naik sampai RM1.50. Dan sampai ada kalanya kedai-kedai menjualkan teh tarik sampai RM2 ke RM3. Jadi saya termenung tadi. Saya terfikir, boleh ke dikembalikan suasana di mana harga barangan murah, tidak mahal dan mudah didapati? Boleh ke kita mengadakan? Saya terfikir bagaimanakah upayanya? Sebab itu saya katakan, sebagai pimpinan negara, mereka harus memikirkan soal ini. Bukan sahaja dengan kenaikan harga barang, maka dinaikkan gaji. Kenaikan harga bahan makanan, maka barangan lain perlu dijual dengan mahal. Dan ini tentulah akan mengheret kehidupan rakyat yang begitu sukar. Sebab itu, saudara, saya lebih senang berbicara soal-soal begini untuk mengingatkan kita, memang kita sentiasa dalam keadaan berwaspada dan berjimat cermat. Tapi jimat cermat yang bagaimanakah kalau harga barang itu tidak mampu ditangani? Ya, saudara, terima kasih Saudara Zakaria Hamid, selamat petang. Saudara Abdul Rauf, Saudara Muhammad Faris, Saudara Ramli Malik, saudara. Itu juga Yaya Yaakob, Pak Didi, Zamri, Madam K, Norzita Hamid. Itu juga dengan Idris, Saudara Yaakob Bob. Dia kata teh tarik sekole 40 sen. Boleh ngoleh 4 orang. Saya yakin saudara Yaakob adalah seusia dengan saya. Kita dulu tak mengambil mengeteh. Sekarang ni anak-anak muda selalu dia punya bahasanya mudah. Jom kita ngeteh. Ngeteh tu mana minum teh atau teh tarik. Zaman kami dulu, jom kita mengopi ataupun melabun. Jadi saya petang ni saya melabun lah. Labunan saya hari ni tentang kedudukan harga barang makanan. Soal barang lain nak mahal, dia punya hal lah, saudara. Tapi bagi saya yang penting adalah harga barang makanan. Ini yang paling penting. Jadi saya menung tadi, kerana nilai mata wang, nilai kita terlalu kecil. Dan saya ingat lagi, saudara, mungkin itu zaman pasca kemerdekaan. Namun begitu tak sepatutnya ia meningkat sehingga tidak mampu ditangani oleh rakyat. Sebab saya ingat mungkin ya, saudara, ini mungkin saya salah, saya bukan pakar ekonomi. Saya terfikir-fikir mungkin gamaknya pada sekitar tahun 1997, kerajaan masa itu dipimpin oleh Dr. Mahathir Mohamad. Dia mewujudkan not sekeping dengan nilai RM500 dan RM1,000 bagi satu keping. Mungkinlah itu masanya nilai wang kita sudah pun merudum jatuhnya. Apabila adanya wang yang satu keping itu nilainya RM1,000 dan sekeping lagi RM500, maka saya yakin mungkin itulah juga puncanya. Maka nilai mata wang kita ni, nilai wang kita terlalu kecil. Mungkin, saya tidak menuduh, saudara, tapi saya cuba mencari jawapan. Sehingga saat ni, kalau teman-teman ada jawapan, anda pakar-pakar ekonomi, jika anda mempunyai jawapan yang tuntas, tolonglah bantu saya untuk kita memberi pencerahan, untuk kita berbincang dan berbual-bual. Apakah upayanya supaya harga barangan, harga keperluan dapat dibeli dengan harga yang murah? Saya teringat, saudara, ini kalau saya bercakap, orang mengatakan saya memuja negara luar. Tidak, saudara. Sekitar tahun 1982, saya berada di kota London. Sekeping, selalu saya katakan, saudara, sekeping ataupun dia panggil
kebab. Makanan yang mampu dibeli waktu itu sebagai student dan sebagainya, saudara. Sebagai perantau, kebab ajalah, saudara. Waktu itu harga kebab sekeping RM1.20, 1 pound 20p. Selalunya ada di Edgware Road, saudara, di London, saudara. Itu 1982. Satu keping kebab, harga dia 1 pound 20p ataupun RM1.20 lah, saudara. Saya bertanya dengan teman-teman yang baru pulang dari kota London. Ya, saudara, ini bukan langkah London, saudara. Ini teman-teman yang balik daripada percutian. Saya bertanya, kebab berapa harga di London sekarang ni? Dia kata 1 pound 50p. Artinya 1982 dengan sekarang cuma dia naik 30p ataupun 30 sen. Ini yang saya maksudkan, bagaimana mereka boleh mempertahankan nilai mata wangnya dan juga ini barangnya kekal. Kemudian saya bertanya lagi pada mereka, apakah mata wang England, pound sterlingnya tu sudah ada wang note 100 pound? Dia kata nahi. Yang ada di England adalah 1 pound, 5 pound, 10 pound, 20 pound dan 50 pound paling besar. Saya yakin mungkin itu gamaknya lah, saudara. Mungkin, ya. Saudara Muhammad, harga bahan mentah tak begitu tinggi, tapi peniaga jualan makanan ambil kesempatan nak cover PKP. Ini mungkin zaman PKP, saudara. Saya setuju dengan anda kalau zaman PKP. Tapi soalnya sekarang. Sebab tadi saya menyusuri jalan kedai tadi, cari makan. Dan seingat-ingat saya lah, saudara. Maafkan saya kalau saya salah. Seingat-ingat saya, zaman saya mula-mula datang ke Kuala Lumpur. Saya ingat, saudara, ini adalah zaman saya, ini cerita, ini adalah kisah memori masa silam. Saya mengenang. Zaman saya mula-mula sampai ke Kota Raya Kuala Lumpur ini 1976, saudara. Berkhidmat di beberapa penerbitan akhbar sebagai jurnalis. Saya bertugas dalam Akhbar Suara Rakyat, majalah Varia Pop, majalah URTV dan di Utusan Melayu. Dan sewaktu 1976, saya menyusuri Kota Raya Kuala Lumpur, saudara. Makanan seingat-ingat saya lah, sepinggan nasi ayam dulu harganya baru RM1. Hari ini RM6, RM7. Sebab ayam tu dia bukan banyak mana pun. Dulu RM1. Dan seingat saya juga, waktu saya selalu bertandang di kedai Harun. Namanya kedai kopi Harun, dekat di Choket Road. Dia nak masuk pada ada satu gerai, antara Jalan Tengku Abdul Rahman, lepas itu ada lorong yang menuju ke bangunan Wisma Hoan ataupun berhampiran dengan kedai dulu Isut Suria. Dulu ada hotel KL Hotel dan sebagainya, saudara. Waktu itu ada sahabat saya, anak muda ini datang daripada Tanjung Karang. Dia berniaga roti canai. Nilai roti canai sekeping, saudara, 20 sen. Teh tarik 30 sen. Selalu saya berbual dengan saudara Harun. Saya kata, Harun, berapa? Dia kata, satu hari saya dapatlah, dia kata, jual lebih kurang setengah guni gandum yang diuli dan sebagainya, jadikan roti canai. Dan beliau hidup mewah. Boleh beli rumah, boleh buat banglo di kampung. Boleh berkereta mewah. Jadi artinya kalau kita buat dengan harga begitu, ramai pelanggan, maju. Memang, saudara, penuh kedai dia pagi-pagi, seawal selepas subuh. Di sekitar Choket, harganya 20 sen. Tapi sekarang ni tak ada lah, saudara. Ini saya mengimbau masa silam, saudara. Dalam saat-saat saya mengimbau masa silam ini, saya terkenang lah zaman saya kecil-kecil dahulu, saudara. Kadang-kadang bila saya ada jamuan, saya datang makan, orang jamu saya makan kari ayam, kari daging, kari kambing, saudara. Saya lebih memilih ubi kentang. Saya soal daging tu, itu nombor 3, nombor 4 lah. Bila saya ambil nasi, kalau ada nasi berani, ambil nasi, kuah, saya lebih gemar kepada ubi kentang. Ramai teman-teman bertanya dengan saya, kenapa saya suka begitu? Kenapa saya tak suka makan daging dan sebagainya? Bukan saya anti makan daging. Tapi saya mengimbau zaman silam saya dulu, saya. Waktu kami kecil-kecil dulu, nak makan daging ni setahun sekali je saya. Iaitu sempena Maulid Rasul. Yang selalunya diadakan di masjid-masjid.
Jadi orang kampung akan ini bergotong royong lah. Derma seorang RM1. Tak banyak pun saudara. Ada 50 sen, ada RM1 untuk beli daging. Saudara Rin Azman, memanglah masa murah. Gaji masa tu baru RM400. Kena tercanan 20 sen. Gaji dah maksimum RM1,500. Mana maunya Yop? Betul lah tu saudara. Saya bersetuju dengan pandangan anda. Saya rasa bukan soal gaji. Balik macam cerita saya sekarang ni. Saudara Rabudin Pasarat, dia kata ada sahabat saya di Ulu Langat, dia kata 2 guni sehari. Itu dulu dia berniaga dia berniaga roti canai saudara. Saya melihat bagaimana keadaan hari ini. Jadi berbalik pada cerita saya tu, kenapa saya lebih suka makan ubi kentang yang ada dalam kari daging dan sebagainya. Saya selalunya kerana saya mengimbau dan menjadi karakter sekarang. Waktu kecil-kecil dulu kami makan daging setahun sekali. Apabila adanya kenduri, maulud rasul. Jadi anak-anak kecil ni akan beratur. Jadi waktu kita beratur, kita ambil pinggan. Ada tukang yang isi nasi, isi lauk tu. Daging itu, selalu kita katakan, ini saya tak mau menyebut namanya secara tak baik. Dia pun dah meninggal. Dah lama dah tak ada saudara. Selalunya untuk budak-budak macam saya ni, maklum sajalah, anak kecil, keluarga miskin, letaknya kadang-kadang lemak. Lemak daging tu mana mau kita makan saudara. Kadang letaknya bawang, itu dianggap je lauk, dan ubi kentang. Jadi saya makanlah nasi berani bersama dengan ubi kentang. Jadi kerana itu gamaknya saudara, saya dah terbiasa. Artinya hari saat ini kalau ada kuah kari dan sebagainya, saya lebih memilih ubi kentang. Saudara Prophet tadi, yang kelakarnya wakil dia rembau buat usul no contempt. Saudara, itu cerita malam nanti saudara. Saat ini saudara tak ada cerita politik. Ini cerita kita mengimbau masa silam. Saya minta maaf lah pada saudara. Ini cerita melabun saudara. Begitu juga selalu apple hijau. Jika nak roti canai sekarang RM1.50, tapi nilai Singapore SD 0.46 sen. Ini kerana kelemahan kerana dahulu menyebabkan harga. Nah, saya tak tahulah. Saya tidak mahu untuk put a blame ataupun menyalahkan orang. Tetapi saya mahu mengajak saudara, mari kita berfikir. Bagaimana kita mau cari jalan supaya dapat dikurangkan lagi harga. Dan kembali cerita saya dulu. Jadi bila anak-anak kecil ini diberi makan hanya nasi berani berlaukkan bawang saudara, ataupun ubi kentang, ataupun lemak. Akhirnya saudara, saudara Idris Rahmat betul dia kata, masa tu ayam kita makan setahun sekali masa raya. Benar saudara, setahun sekali je lah kita makan daging. Jadi bila kita makan tu menjadi karakter sekarang ni, mungkin saudara, orang tua dulu tidak menyantuni apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW, bahawa baginda Nabi Muhammad SAW amat menyayangi anak-anak, lebih-lebih lagi anak-anak yatim. Malahan saya pernah terbaca, ada sirahnya, ada mengatakan bahawa seandainya kita tengok anak yatim tu, kita urutlah kepalanya. Kalau kita tak mampu nak beri duit dan sebagainya, kita hanya sekadar membelai kepalanya, kita urut badannya. Itu pun seolah-olah kita menghimpun pahala di akhirat nanti untuk diri kita saudara. Jadi sebab itu saudara, sayangi anak-anak. Dan baru ni 2 hari lepas, banyak teman-teman menghantar kepada saya kisah bagaimana seorang anak kecil berusia dalam 6 hingga 7 tahun bergelandangan. Tak silap saya di Sungai Buloh rasanya. Maka mereka ambil anak kecil ini, bawa ke balai polis. Dia bergelandangan di tepi, cari makan tak ada, dan dalam keadaan kelaparan. Jadi dalam keadaan kelaparan, jadi orang masyarakat nampak, bawa dia pergi balai polis. Sebab tak tahu siapa ibu dan bapanya. Mudah-mudahan, saya yakin mungkin ibu dan bapanya telah pun menemuinya. Tapi anak itu begitu dalam keadaan kelaparan yang teramat sangat. Artinya saudara, begitulah rakyat kita kadang-kadang, kita boleh memandang sepi terhadap persekitaran alam. Seharusnya kita menyantuni semua rakyat kita dengan kasih sayang. Sebab itu selalu saya katakan, kita adalah warga cinta damai. Kita harus menyantuni semua dengan penuh kasih sayang. Ya saudara Litong, anak-anak kecil ni saudara perlu dibelai.
Anak-anak kecil ini mereka tidak ada dosa. Selalu saya katakan mereka adalah calon-calon ke syurga. Kitalah yang menempah ke neraka, anak kecil tidak. Tapi kalau kita bersama dengan mereka, jaga mereka dengan baik, apalah salahnya? Saudara, ini cucu saya bagi saya. Saya tengok ni, saya kadang-kadang saya bagaikan titisan air mata. Satu coklat ini kita beri pada anak kecil, begitu bernilai pada dia. Tapi kita tidak ada nilai. Apa salahnya? Memang wang sudah tak ada nilai pada kita sekarang ni. Dulu coklat macam ni, tak tahulah saya dulu 3 10 sen. Sekarang ni 1 50 sen saja. Jadi apa salahnya kita menyantuni anak-anak? Berbalik pada persoalan kita, persoalan bagaimana kita mahu mencari upaya agar harga barang, agar harga makanan tidak ditingkatkan. Seingat saya, kalau anda masih ingat lagi, zaman saya muda dahulu, muda, sekarang dah tua saudara. Dah tua, brother. Seingat saya, waktu kami bekerja di Kota Raya Kuala Lumpur, selalu saya katakan, di antara dataran Merdeka hingga ke bangunan Dewan Bandaraya, ada kawasan kosong di situ. Almarhum Tun Abdul Razak, dia membina sebuah restoran, dinamakan sebagai Restoran Rakyat. Maka kami, warga Kota Raya Kuala Lumpur, bila sampai waktu makan tengah hari, kami akan pergi ke restoran rakyat. Nasi, lauk, kadang-kadang daging, ikan dan sebagainya, satu pinggan nasi dan air segelas, air selalunya air sirap lah saya, dan sebutir buah apple. Seingat saya, nilainya, harganya adalah RM1.50. Artinya, kalau warga kota yang bekerja di Kota Raya semua, kalau dengar harga RM1.50 sehari, kalau bekerja 20 hari, baru RM300 saja. RM100, RM1.50 sehari, 10 hari RM15. 20 hari, baru RM30 saja untuk makan tengah hari. Tapi hari ini saya, kalau saudara pergi ke nasi kandar Kudu, nasi Ibrahim Shah, nasi kandar mana-mana pun, barang apa, mungkin saya ingat paling-paling murah pun dalam RM12. Ataupun tergapailah seekor udang. Mungkin selera waktu itu. Kalau tercapailah udang ataupun seekor sotong, naiklah sampai RM30. Saya pun hairan ya. Saya kadang-kadang bertanya, kenapa harga udang begitu mahal? Begitu mahal. Di kedai-kedai, terutama kedai nasi kandar. Begitu juga sotong. Seekor sotong nilainya sampai harga RM18. Saya pun termenung memikirkan, seekor sotong berapa harga di pasar? Bila saya pergi ke pasar, harga sotong taklah mahal mana. Jadi inilah saya merasakan yang saya yakin apa yang perlu dilakukan oleh penguatkuasa kawalan harga. Saya kawalan harga itu penting. Jadi penguasa-penguasa kena pergi memantau ke semua kedai. Memang dia ada meletakkan senarai harga. Tapi apakah harga itu harga patut? Ini persoalannya yang ingin saya lontar kepada anda juga. Mungkin sebagai jalan keluar untuk kita mencari bagaimana supaya harga barang makanan itu dapat dikekalkan. Letakkan harga. Memang dipamerkan. Saudara, tak ada masalah. Tetapi apakah harga dipamerkan itu harga patut? Apakah seekor sotong kari harganya RM5, RM7 ataupun RM25? Apakah seekor sotong? Apakah seekor udang harganya RM3, dan RM5 dan RM20? Apakah itu diizinkan? Kenapa tidak dihargakan harga tetap? Ini persoalannya saya. Dan saya juga hairan, ini memang kita memang minat makan kari kepala ikan saya. Dulu-dulu, saya cerita dulu-dulu saya, kalau zaman di kampung saya, kari kepala ikan ni tak laku pun. Orang tak minat pun. Tetapi sekarang ini, makan kari kepala ikan ini sudah dianggap lavish ataupun sudah dianggap mewah. Untuk makan kari kepala ikan, seketul kepala ikan, saudara. Bukan isi ikan, ikan merah lah. Sama ada ikan merah ataupun ikan kerapu. Ada kalanya juga ikan yang bagi saya lah, kalau diikut harga pasaran 1 kilo, maksimum pun dalam RM12 dan sebagainya. Tetapi kepala saya, bukannya ekor, bukan isi saya. Satu kepala ikan tu sampai 70, ada sampai RM150.
Saya memikir balik, kadang-kadang bukan saya beli, kalau saya tak order lah kepala ikan sampai RM150, saudara. Saya memikirkan bila kawan saya belanja RM150 untuk satu kepala ikan dan beberapa ketul ayam, nasi dan kari. Di sinilah saya katakan letaknya. Saudara Muhammad Khair bin Mak Yusof, saya bincang tentang harga barang makanan. Saya bercakap soal harga barang makan. Kalau kita pergi ke kedai kari kepala ikan, seketul kari kepala ikan tu paling murah, minimalnya harganya RM70. Apakah itu harga patut? Ini persoalannya, saudara. Dan saya merasakan sepatutnya penguatkuasa di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna harus berbincang dengan harga letak supaya rakyat kita ini mendapat perkara bahan-bahan yang patut. Ini tidak, kita terpaksa membeli yang tak patut. Jadilah kita warga tidak patut. Pada saya lah, saudara. Saudara Samsudin, terima kasih. Saudara Bro Edi, kari kepala ikan Kampung Pandan tak berani nak masuk. Benar, sebab dulu saya mengimbau kembali, saudara. Dulu macam kari kepala Kampung Pandan tu, kari kepala ikan Kampung Pandan tu, dulu dia letak dekat Jalan Tok Abdul Razak, di bawah sepohon pokok besar. Saya masa tu bekerja di Usaha Melayu. Nak pergi ke Jalan Chan Solin tu, berhenti kat situ makan, dan harganya RM1.50 je kita makan nasi. Kalau ada kari kepala ikan pun tak banyak mana, pun mungkin kari kepala ikan tu dalam 2-3 ketul aja yang ada dijual, tapi harganya dalam RM20, RM10. Sekarang ni, aduh ya Tuhan, kalau RM70, saudara, itu yang kecil, saudara. Mungkin ikan bukan ikan jenahak, saudara. Kalau ikan jenahak, dan saya tak pernah jumpa pula kari kepala ikan kurau. Ikan jenis ikan yang mahal di pasar ikan kurau. Bukan ikan nyok-nyok. Ikan nyok-nyok pun mahal juga, saudara. Itu saya menung, saya fikir. Di mana saudara apa ini, Wan Din Jaafar, macam mana kita tak ada telur sekarang bersepah-sepah. Siapa yang lepaskan contohnya? Ini masalahnya. Dia jadi saudara Halib Mairan, dia kata akta pengambilan keuntungan berlebihan dan pencacutan ada, tapi tidak sangat digunakan oleh agensi penguatkuasa. Saya bersetuju pandangan saudara Halib Mairan. Artinya akta itu ada. Akta kawalan harga berpatutan itu sudah ada, sudah disediakan oleh pihak pemerintah. Tetapi penguatkuasa, apakah mereka takut untuk melaksanakan ataupun tidak ada masa untuk memikirkan? Ini keadaannya. Saya tadi, sebab saya jalan makan, saya terkejutlah, saudara. Kalau makan dengan nasi ayam, nasi ayam, saudara, ayamnya mahal, tak banyak mana, toge, adalah sikit kailan, telur goreng, saudara. Yang besarnya lah telur goreng, ayam kalau makan 3 orang, dia bagi sebelah dada tu. Ayam apa dia panggil, roasted chicken. Makan nasi ayam, nasi kosong, toge dengan kailan. Dan itu saja. Setahu minuman, saya minum air bali ais. Teman-teman saya tu makan, minum, ada yang teh ais. Saya tidak mewah, tetapi harganya adalah RM137. Saya menunglah tadi, saya fikirkan, kalau ini keadaannya bagaimana dengan warga yang miskin, warga Marhain, B40. Keadaan ini kadang-kadang saya harus meminta supaya pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna dan Kawalan Makanan mestilah dipikirkan pelaksanaan undang-undang. Mungkin negara kita ni nak melaksanakan undang-undang takut, ataupun tidak cukup pegawai undang-undang di setiap kementerian. Mungkin juga. Jadi setiap peniaga, lebih-lebih lagi mamak-mamak datang daripada India tu, bebas letak signboard kari kepala ikan Pulau Pinang, kari kepala ikan ini, kari kepala ikan ini. Akhirnya harga seketul kepala ikan sampai RM30 ke RM150. Ini benar, saudara, saya lalui. Dan tadi saya makan tadi pun begitu juga. Benar. Takkanlah makan nasi ayam 3 orang sampai RM134.
Ada kedai, saya cakap terus terang, kalau saya pergi datang ke Kota Damansara, saya datang bertandang ke Kota Damansara, dia panggil nasi ayam warisan di Seksyen 6, tepi jalan. Masih lagi menjual nasi ayamnya RM6. Memanglah nak dikatakan harga patut macam dulu, tidaklah. Tapi sekarang ni, harga sekarang ni RM5.60. Kenapa kedai yang begitu harga mahal? Saya pun tidak faham. Jadi apa masalahnya yang perlu kita fikirkan? Terima kasih saudara Syahliah Mamat. Hari ini saya bercakap mengenang kembali memori saya tentang harga barang makanan. Yang ini yang membuatkan saban malam saya berbicara, saya mengatakan kebimbangan saya. Apakah kita akan menghadapi food crisis? Dalam krisis makanan. Saudara Muhammad Said. Jangan marah saudara Muhammad Said, dia nak bercakap soal politik sekarang ni. Buatlah malam nanti sebenarnya. Saya harus mendisiplinkan diri saya saudara. Jam 3:30 saya akan berbicara perkara-perkara yang memori, perkara umum, dan malam baru kita bercakap soal politik. Memang pencerahan saya adalah pencerahan politik. Dan hari ini saya tidak beranggapan soal kawalan makanan ini dianggap sebagai politik. Bagi saya ini adalah soal kehidupan rakyat. Saya harus perlu menangani dan melontarkan perkara-perkara yang menyangkut soal kehidupan rakyat. Saudara mana ni? Saudara Samsudin Hamad. Dia kata saya pesara tentang pendapatan bawah 2K. Kalau rasa nak makan kari kepala ikan, saya akan ke market beli kepala ikan dan orang rumah saya masak. Benar. Itu memang yang terbaiknya. Saya tak minta kita memboikot kedai-kedai yang mahal, tetapi saya tak tahu apakah ini gaya hidup. Apakah gaya hidup kita sekarang ni sudah berubah untuk sentiasa makan makanan yang mahal-mahal. Sedangkan tak sepatutnya kita menggunakan ataupun membayar harga yang sedemikian. Saudara, dulu memang tak ada masalah pun. Saya ingat lagi kedai Harun, roti canai 20 sen. Kalau di Jalan Chong Solin tu Jalan 5 saudara, ataupun Jalan 6 ada warungnya. Tak ada masalah, RM1.20 sen ataupun naik kedai $4. Kita panggil kedai Pak lah. Kalau Jalan Chong Solin saudara, sebelah kiri tu pejabat saya usaha Melayu, di atasnya tu atas bukit sikit. Pak lah daripada Kelantan, dia buat ikan bakar. Ataupun dengan Kak Yah buat ikan bakar ikan terubuk. Ikan bakar terubuk untuk kami makan. Dan seketul ikan bakar terubuk saudara harganya 70 sen. Tak dengar pula Abang Maeh jual RM1 ikan terubuk, tak ada. Kita makan seketul ikan dengan kuah-kuah semua RM1.20 sen, RM1.50 sen. Tapi kenapa hari ini kalau saudara berani makan ikan bakar, wallahualam bisawab, saya pun tak tahu bagaimanalah ada keberanian saudara. Saya sendiri kadang-kadang kalau kira dalam poket ada RM50, tak berani nak masuk kalau ada kedai jual ikan bakar. Jauh sekali kalau makan kari kepala ikan. Jadi saya menyatakan begini, soalnya rakyat. Saudara Hasan Mokhtar, dia kata mahal, terutama kedai makan sesuka hati menaikkan harga, tak munasabah. Alasan bahan mentah naik, tapi bila harga kawalan turun, tak juga naik, tak juga turun harga barangan. Ini yang saya memikirkan macam mana kita nak buat. Bagaimana kita harus menyantuni permasalahan ini supaya harga barang makanan, terutama restoran-restoran, dapat dikawal. Seingat saya, kalau saya ingat, dulu di Kampung Baru dulu tu, Kampung Baru Kuala Lumpur, bukan kampung saya saudara. Di Kampung Baru Kuala Lumpur tu dia ada tom yum. Masakan kegemaran, kerana yang baru-baru ni adalah tom yum. Tom yum ni, semangkuk tom yum baru RM1.50. Sekarang ni kalau saudara masuk Thai restoran, tak ada RM150, tak ada RM200, tak payahlah saudara. Ini saya lihat, saudara, saudara Azmah Awang, dia kata trend sekarang orang suka makan luar. Setuju, tak ada masalah. Soal suka makan, bukan makan luar saudara ini Azmah, makan di luar. Makan luar ni lain maksudnya tu. Petang-petang ni kita cakap makan luar ni, kalau isteri cakap itu, suami makan luar, jawabnya kena berlangkung lah puan. Maksud saya makan di luar, betul, saya setuju dengan anda. Jadi kalau makan di luar pun tak sepatutnya lah mahal.
Seharusnya kalau satu keluarga, 2 orang, 3 orang dalam keluarganya, dia makan di luar tak ada masalah. Kalau harganya murah dan dia dapat memperbaiki ekonomi. Kalau dia masak pun untuk 3 orang, dia kira nak masak tonggasnya, dia kira apa rempah rampainya, bahan makanannya sedang makan 3 orang. Retinya boleh sampai RM10, RM15 kos, saudara. Tapi tak sepatutnya makan 3 orang di kedai-kedai kosnya sampai RM30. Ini persoalan saya. Kenapa begitu jadinya? Apakah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awak Pengguna tidak meninjau? Saya yakin semua ini berlaku kerana kita hanya memandang dengan sebelah mata. Kita memandang sepi persoalan-persoalan begini yang sekarang orang menganggap kecil ini masalah remeh. Saudara? Terima kasih Saudara Syahli Ahmad, Siti Fareha. Bagi saya lah, Saudara Muhammad Azul, apa khabar? Saudara Haris Sani, Zul. Jadi Saudara Budin Pasarat, dia kata dulu-dulu dalam tumpuhan sepiring bihun goreng 5 duit katanya. Bukan sepiring, sebungkus bihun yang dibangkut. Pemungkunya pula tu bukanlah macam sekarang, saudara. Dia dulu pemungkur dia kertas sok khabar je. Tak ada pula nak memikirkan bahawa kimia daripada dakwat itu, kita tak ada fikirkan soal health conscious. Namun begitu, saya ingat lagi arwah mak saya, arwah bapak saya usianya sampai 70 tahun. Tak ada masalah pun. Tak pernah dengar pula bapak saya tu sakit masuk hospital berulang kali. Tak ada. Nak katakan sakit kanser, tak ada. Saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya mengajak kita berfikir seketika. Kenapakah harga barang makanan begitu mahal di pasaran? Bagaimana kita mahu mengusahakan supaya harga barang itu dapat dikawal? Saudara? La ilaha illallah. Saudara Abdul Hamid Muhammad, dia cakap dari bahagian menentukan usaha. Oh, itu malam sekarang. Saudara Abdullah Hamid Muhammad Abdul Hamid, sila nyatakan pandangan anda malam nanti bila kita berbicara soal politik. Saat ini kita berbicara soal harga makan. Harga barang makanan yang saya nampak bukan sedikit, terlampau mahalnya. Malahan di Kuala Lumpur ini, kalau saudara nak makan nasi dagang pun RM7. Di Kelantan, nasi dagang dalam nasi bungkusan itu baru RM1.50. Di Kuala Lumpur RM7. Kenapa begitu jadinya? Ini masalah yang saya lontarkan kepada anda untuk kita berfikir. Kalau anda ada ilham, santuni saya besok. Tolong bagi tahu. Semalam saya dah berbicara soal harga makanan, maka sekarang ini kita nak bercakap, mencadangkan. Begini cara dia, 1, 2, 3, 4. Dan kita berusaha lah saudara, supaya kita dapat menjamin keluarga kita ada makanan keesokan harinya. Sebab itu saya mengatakan bahawa pimpinan negara harus melihat. Saudara terima kasih Saudara Idris Ahmad baru balik beli makanan. Saya mengatakan Saudara Idris, kalau anda beli makanan ke apa ke, mestilah harganya mahal. Dan saya sedih. Bukan saya sedih kerana saya tidak mampu. Mungkin saya mampu, anak-anak kadang-kadang memberikan saya makanan, mereka dah bekerja. Tapi saya melihat mungkin ada warga yang tidaklah orang kata semakmur yang saya alami, tapi mereka mengalami kehidupan yang cukup payah. Itu keadaannya. Dan kita mengharapkan agar pimpinan negara dapat memikirkan persoalan ini. Anda punya idea bagaimana nak mengurangkan harga barang makanan, tolong santuni saya besok petang. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat minum petang. Saya hari ni, ni dia saudara. Kuih Pak Tongkol, saudara. Ini cakul. Tapi kampung saya panggil kuih Pak Tongkol. Cakul ini dicecah dengan kaya. Saudara. Saudara Don Rebi dia kata dia makan nasi campur sekarang ikan jaket je, paling pun ais kosong RM13. Astaghfirullahalazim. Ini keadaan saudara, dan saya harap kita berbicara soal ini, kita panjang-panjangkan persoalan ini untuk kita menyantuni kehidupan rakyat. Selamat berhujung minggu. Selamat menikmati makan tengah hari, minum petang bersama dengan keluarga. Jumpa lagi jam 9.30 malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.